Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barulah masuk hikmah yang ke-84. Apa maksud bila dah dapat kemuliaan di sisi Allah? Maka orang tu dah mula naik taraf jadi wali. Anda tuan, maka dibaginya hikam. Hikam yang ke-84. Ya, sebab orang ni dah umur jadi, dah berbuat, dia macam dah ada karamah. Betul tuan? Bila dia ada zuhud, dia dah ada karamah. Maka dalam erti lain karamah ni dipanggil toy. Toy dipanggil lipat. Di antara karamah. Maka Syekh Ibn Athaillah dia bagi tahu hikmah yang ke-84 at-tayyul hakiki. Dia selepas dapat kemuliaan Allah, ramai orang rasa dia dah mulia, jangan belum lagi. Kita tengok dia kata apa. At-tayyul hakiki an tatwiya masafatan dunya anka hatta tara al-akhirata aqraba ilaika minka. Allah. Okey. At-tayy hakiki, karamat yang sebenar lah, senang cerita. Faham tay itu apa dia? Karamat ataupun mukjizat. Mukjizatnya hanya pada Nabi yang dipanggil khariqul adat, bercanggah dengan kebiasaan manusia. Jadi at-tayy hakiki, karamat yang sebenar apa dia? An-tatwiyah, melipat. Lipatan yang sebenar ialah an-tatwiyah masafatan dunya anka, iaitu kau melipat perjalanan dunia ini. Tuan dan perempuan sekalian, nak faham susah ni dia baca 3 kali, 4 kali macam ya, daripada engkau tinggalkan semua, boleh melipat perjalanan mereka hatta taral akhirata aqrabu ilaika, sehingga kau nampak akhirat tu lebih dekat dengan kau daripada dunia. Faham? Bodoh ni Ustaz. Lipatan yang sebenar. Dia nak cerita hari ni melipat. Orang dulu kata ilmu lipat bumi. Benar-benar. Ini cerita sebab berlaku pada wali-wali. Selangkah sampai buat. Ya. Jadi dia nak kata orang pun heboh lah dengan wali-wali macam ni. Syekh dia beritahu, ingat. Ya, kalau ilmu karamat yang sebenarnya ialah kau dia kata kau melipat ya, masafat dunia, perjalanan dunia ni bukan nak pergi Mekah je, tak. Kau lipat jarak dunia ini sehingga kau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau lipat dunia ni sehingga dunia tu jadi kecil. Nampak jadi kecil. Kecil pernah tak ada nilai langsung. Dunia ini hatta tarul akhirah, yang kau nampak akhirat. Dia nampak benda tu tuan? Akhirat dia nampak. Dia nampak akhirat. Ya. Lebih dekat daripada. Maksud dia buat mati dia tu sekejap lagi. Dia agak pun lagu. Dia nampak akhirat tu tuan. Dia tak nampak hidup. Dia nampak akhirat tu dah terlalu dekat dengan dia. Minka, daripada dirinya sendiri. Tuan. Jadi saya ambil dalil. Macam mana orang tu Ustaz boleh ke? Boleh tak ilmu lipatnya ada? Ada sebab Nabi lepas Isra Mi'raj. Lama tak masuk sepanjang. Sampai ke mana Sidratul Muntaha. Kalau Nabi boleh, kalau Allah dah sayang dengan sebab apa Nabi boleh naik kata sebab Allah sayang. Itu je. Tuan, apa orang alim yang peli-peli sikap-sikap Allah sayang dengan dia. Dia boleh tahu besok dia nak mati ya. Tahu kan? Tobat. Syarawi adalah seorang guru kami. Aku nak balik kampung, nak ziarah saudara-saudara aku dan mati kat sana. Dia cakap kau seni mubarak. Mungkin inilah pertemuan aku dengan kau yang terakhir untuk beri nasihat. Cakap kau seni mubarak. Baru tolak banyak video masyhur. Memang itu kali yang terakhir. Kalau Allah sayang dengan kau, Allah kekalkan. Ikutlah kau. Sebab dah berzaman dah. Raja-raja naik seorang-seorang pemimpin. Dia nasihat. Itu terakhir dia jumpa nasihat bertemu dengan. Maka dia pergi balik kampung ziarah pak saudara, balik tinggal di sana. Dia orang yang telah melipatkan jarak dunia ni antara dia hidup banyak.
Dia dah sampai. Ada orang muda dah sampai dah bertemu dengan Allah. Tapi hidup lagi kata dia ni. Hidup lagi. Itu dipanggil, ya, dipanggil apa? Karamah yang sebenar. Syekh ni kata. Jangan kita tengok orang hebat. Sebab pai ni banyak, ramai. Ya. Dia ada pai makan, lipat tempat yang dekat. Tuan Ustaz dah ngasuh orang dulu ni belum juga. Dia cerita orang ni kita boleh saya faham. Ustaz kalau bawa saya di Mekah sekarang tak ambil saya. Ambil tiket tobat, kalau pergi masuk. Ya. Dia ada dipanggil Tayyuz Zaman. Apa dia Tayyuz Zaman? Tayyuz Zaman ni, tuan dan perempuan tu dia boleh lipat zaman. Ada cerita dalamnya. Ini macam khurafat ni. Dia percaya tak cerita. Bukan ayat Quran cerita. Ada seorang hamba Allah ini, tuan hari Jumaat dia pergi mandi. Letaklah baju dekat apa? Dekat luar. Dan mandi. Bukan ambil mandi hari Jumaat. Tengok tak ada baju. Itu keluar pada bilik mandi, dia tengok sampai ke pasir. Dia mandi ke mana? Baghdad. Hari Jumaat mandi. Hari Jumaat ke Baghdad mandi. Cerita dalamnya Syekh cerita. Ada cerita yang melipat zaman dia bagi. Ya, lipat zaman. Tak jadi macam mana pula dia ke pasir. Aku cari saudara mara semua tak jumpa. Dalam duduk ke pasir 7 tahun lama dia berkahwin dan beranak. Pindah dia dekat situ. Tuan. Satu hari Jumaat. Tapi mandi ni habis sembahyang Jumaat. Letaklah baju tu biasa. Tuan. Ya. Lepas mandi balik tengok dia ada lah baju lama yang hilang 3 tahun dulu. Jumpa balik. Lalu dia pakai keluar dia ada ke Baghdad seolah-olah hari Jumaat. Siapa yang macam dia? Tapi padahal dia dah pergi berapa tahun? 7 tahun dah pun ada 2 anak ke Mesir, ke Sungai Nil. Jadi Baghdad mandi ke Furat. Mana dah lipat zaman tu. Kan kita pernah dengar cerita orang hilang dia tu. Berlaku kayak gitu. Tuan puan hilang. Tapi hati-hati tuan tu. Jin mana tarik dia hilang. Kan? Kau pernah dengar jumpa dia ni ke Mekah, dia pergi Mekah jumpa dia. Padahal ni tak pergi Mekah tahu dia pergi jumpa dia. Sebiji macam dia, bukan sebiji itu dia. Mana dia? Itu bukan mayat. Allah Akbar kepada Kaabah. Tuan dan perempuan sekalian, peristiwa ini berlaku kepada orang-orang yang rapat dengan Allah. Dia ada lipat bumi, ada lipat masa. Yang tadi saya sebut tadi itu lipat apa? Lipat masa. So yang itu dilipat. Pas baca buku ni baru ingat cerita-cerita mak saya. Mak saya dah cerita atuk saya ni dia ahli tarikat Ahmadiyah. Dia rajin berzikir tuan. Kedua cerita. Yang pertama ada cucu seorang dah hilang Nafis tak ada. Ya. Semua orang kata mati dia. Dia ambil air baca sikit pap hidup ni. Maka orang kata dia hidup orang mati. Tak ada sebenarnya. Sebenarnya pun tak tahu. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berlaku dalam guru-guru yang disebut dalam kitab cerita bagaimana tuan dan perempuan sekalian. Ada anak murid orang, tuan guru. Anak tuan tinggal di jauh. Tunggu kejap saya datang. Tunggu sekejap. Tiba sampai ke waktu. Dibacakan sesuatu, tuan dan perempuan sekalian bernafis bagi kawan. Maknanya tuan dan perempuan sekalian, kadang-kadang dalam alam zikir ingat kepada Allah sampai Allah paparkan masuk ke satu kawasan. Masuk ke satu kawasan dia dah tak sadar. Alam itu Allah alam. Dia ada alam jabarut, alam malakut. Kita ni alam nasuk nama dia. Alam jabarut, alam malakut, alam lahut. Itu belum sampai lagi kita kemudian. Saya pun tak tahu kalau menghadapi guru tentang alam-alam. Ya, tuan puas dia. Dia orang dah sampai. Kalau kita dekat dunia ni masuk alam jin tu alam lain tu. Masih lagi alam sini, alam syahadat. Itu sebab dia kata kalau kita nampak ada orang berjalan atas air, ada tak orang berjalan atas air? Ada. Itu belum tentu keramat. Itu mungkin istidraj. Atuk saya ni cerita dia Jepun.
pokok ubi baru makan pinggang tinggi, makanan tak ada. Pergi gali ubi tu, suruh ke anak kau tinggi masa tu dah 10 tahun, makanan tak ada. Gali ubi tu ada tu, insya-Allah gali macam ubi yang dah tanam setahun lebih, isi besar-besar, padahal tinggi baru pinggang. Mana dah dilipat ke zaman tu dah dilipat. Ini katakan tayyuz zaman, dilipatkan zaman itu, maka menjadilah zaman itu seolah-olah dah setahun lah lebih. Padahal ini berlaku tak kena Nabi berlaku. Dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kalau tak salah saya, berlaku peristiwa semua sahabat dapat dan minum susu. Apa yang ada kan? Ada susu sikit. Okey. Masakkan susu tu, tutup biuknya, jangan kau buka susu. Cedok sikit-sikit. Satu biuk tu boleh 10 orang, tapi boleh jadi seorang tu lebih orang boleh minum satu cawan. Oh, minum lagi Abu Hurairah, minum lagi. Dah tak ada lagi dah. Dah cukup Rasul, aku dah banyak. Buka, itulah yang rasa. Mana tak ilmu ini? Ini yang dikatakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Syekh ni nak elakkan kita salah faham. Jangan kau tengok orang berjalan nanti hari, orang pergi terobat itu dah hadar. Mungkin itu bukan tayyuz zaman ataupun tayyuz yang dimaksudkan ini tadi. Mungkin itu dipanggil ada jin, ada sihir, ada khayal. Khayal menjadi kenyataan. Ada tuan berlaku bodoh. Tuan tidur, tuan jalan. Kadang-kadang kita terlelap, kita ambil itu bodoh. Betul? Tangan kita ambil. Kalau enggak, pula. Apalah aku ni tiang katil dan pegang. Omeh beri ke soal. Itu nama khayal. Tadi kau pak. Itu omeh ke soal. Waktu omeh ni kan sedap. Tangan pun bergerak. Maknanya benda ni berlaku. Sebab kita dalam alam, satu alam. Jadi Syekh ni ajar kita, kalau kau rasa kau macam wali, hati-hati, kau bukan wali. Itu baru makam kau lagi. Kalau nampak kau orang macam tu, dia kata al-tayyul hakiki. Dia kata orang yang boleh melipat yang sebenar ini, dia kata apa? Ya, orang yang boleh melipat zaman dekat dunia tu dah rapat dengan Allah terlalu rapat. Dia dah nampak dekat dengan akhirat. Bila orang dekat dengan akhiratnya, apa jadi? Dunia ni akan jadi apa? Fana. Ustaz boleh berlaku ni? Boleh. Berlaku kepada sahabat Nabi yang bernama Harithah. Maka ini hadis sahih. Maka Nabi SAW tanya kepada Harithah, Kaifa asbahta ya Harithah? Dia jumpa Harithah satu pagi, dia tanya, Kaifa asbahta? Macam mana pagi ni wahai Harithah? Maka faqala asbahtu mu'minan haqqan ya Rasulullah. Aku ni dah, pagi ni aku beriman yang sebenar-benar. Hakikat iman dia dah rasa. Tuan, apa sini? Hakikat iman. Kita ni Islam. Iman belum tahu. Iman ni sifat dia bertambah dan berkurang. Tuan beriman tak? Beriman. Beriman dengan apa? Dengan hari akhirat. Beriman dengan apa? Beriman dengan kiraman katibin, malaikat. Betul ke? Betul. Ya ke? Ya. Iman tahu ke? Tengok benda tak elok. Ya, kita beriman kita apa? Itu yang Rasulullah kata, la yu'minu zad hina yazni fahuwa mu'min. Tidak beriman orang yang berzina, ketika berzina dia beriman. Tak, iman dia lain. Iman ni dia bertambah berkurang. Nabi kata apa lagi di tempat yang lain? Ya, man ra'a minkum munkaran fayughayyir bi yadihi. Siapa nampak kemungkaran, taklah cegah dengan tangan. Tak boleh cegah dengan yang mula-mula dengan tangan. Kedua dengan lidah. Yang ketiga dengan hati. Betul Nabi kata apa? Kalau dalam hati pun tak boleh kau nak cegah. Maknanya tak syukur dengan dia, tak doa kepada dia. Ya Allah selamat dia dah azab dengan aku, dia tak elok, tak syukur. Ada dalam hati kata, kalau itu pun tak ada. Walaysa min wara'i dzalika khardalun min al-iman. Nabi kata tak ada selepas itu lagi iman walaupun sebesar zarah. Mana beriman? Itu dah join sekali sama orang minum arak, tak ada iman. Jadi iman ni bertambah dan berkurang. Jadi sahabat ni kata, aku ni berpagi ni asbahtu mu'minan haqqan. Benar-benar beriman. Maka Rasulullah kata apa?
Unzur ma taqul, kau tengok sikit ayat kau cakap tu. Ini bahasa 29. Tuan, kau tu kau ayat kau ni. Maka Rasulullah kata fa inna li kulli syai'in haqiqatun. Setiap sesuatu tu mesti ada hakikat dia. Ma haqiqatu imanika. Apakah dia hakikat iman kau? Iman kau yang kau kata tadi. Maka dia dikata ayat dikatakan masa faktor bumi ni dah lipat. Dia umur muda lagi, baru nak mati lagi, tapi dia dah lipat. Masa tu dah sampai kepada Allah. Allah Akbar. Dia kata apa? Azabtu nafsi atid dunia. Aku tinggalkan jiwa aku nafsu tentang dunia. Hilang terus, tak ada pandak sikit pun. Azabtu nafsi atid dunia. Fasahartu layani. Dan aku berjaga malam. Malam berjaga. Tuan, kita tidur agak-agak pukul 5 bangun, sampai dah sejam buka. Dia tak tidur sekejap, pukul 1 pagi dia dah bangun. 1, 2, 3, 4, 5 jam dengan Quran, dengan zikir kepada Allah. Itu baru nama bersubuh. Subuh, kita dapat ujung-ujung toki dia tak. Dia tak macam sahar tu lain, maksud dia malam tu dia berjaga. Sehari tu tak. Sejak dia dengan Nabi, sejak dia buat di kasratul sujud, banyak sujud. Kata apa berlaku? Wa alma'tu nahar. Aku cegah perut aku mana aku lapar, berdahaga, kosong maksud. Kalau siang aku kosong, malam aku kiam. Tuan, puas lihat. Wa ka'anni anzuru ila arsyir rahman sallallahu alaihi wasallam. Nampak arsy rahman. Dia nampak arsy rahman tu alam mana dia pergi? Mana dia tinggalkan dunia. Kita naik ke langit dia pergi Mekah je. Dia tak ada nampak arsy rahman, dia nampak. Dia kata Rabbi barzan, nampaklah, jelas nampak tanduk. Kata Muhammad Allah Ta'ala. Wa kana ba'anni anzur ila ahli jannah yatazawaru. Sudah nampak dah ahli syurga ziarah. Nampak Tuhan Allah tunjuk. Allah sayang dia, tak mustahil. Dia dah nampak. Nabi naik Isra Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj, dia jumpa semua Nabi. Maka Nabi pernah siapa Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Yahya, Zakaria, Yusuf, Nabi tak jumpa. Ya tazawwa ka'anni anzur salalah, aku dah nampak ahli neraka. Allah tunjuk. Ya tadarruna fiha, jari-jari laut-laut. Tuan, lihat. Bila Nabi dah dengar tu, maka Nabi kata apa? Faqala Rasulullah ya Haritha, wahai Haritha, arafta falzam. Kalau dah nampak tu, maka istiqamah. Dalam riwayat lain Nabi kata abdul, seorang hamba, nawwarallahu qalbahu, hamba yang Allah telah terangkan, cahayakan hati dia, jadi nampak benda yang orang lain tak nampak. Ini tuan sekalian. Allah Akbar. Jadi karamah ini lipat-lipat zaman, lipat-lipat masa ni ada dua. Zaman tadi tempat, makan tadi mesti tempat. Tempat ke satu tempat dia boleh lipat. Sekejap sampai, senyap sekejap sampai. Ya, dalam kitab Dr. Zulkifli Al-Bakri dia ada ceritakan Nabi Ibrahim ibn Adham bersama dengan satu orang syekh. Syekh tu ajak dia yang boleh ilmu lipat bumi. Kalau ikut aku tak? Terus sembahyang tu, lipat bumi sembahyang kat Mekah. Dalam perjalanan dia sebut nama bawah ni dia, yang ni baru sampai Vietnam contoh. Ni baru disebut satu sampai tempat. Dia boleh ikut betul. Kalau tuan jumpa saya, ajak tuan jangan ikut. Ustaz cerita orang tak ikut ustaz kan. Kalau kau nak ikut dia tengok tempat kaki dia. Kan? Kalau dia langkah, kau langkah. Bijak kat situ. Pak sampai. Dia nak ikut tuan. Sebab apa? Saya tak ada ilmu. Kalau tuan ikut sampai ke India dah terlupa tak nampak. Tak dapat sejeng tu. Turun ke India. Ada urang-urang lah. Orang India macam mana Malaysia selesai ke sini. Allah Alam. Tuan. Ya. Baik. Jadi maka Syekh dalam kitab ni dia beritahu macam mana nak dapat apa tadi, nak dapat maqam yang tinggi ini. Maka kita benar, ya, kita panopal ini melipatkan dunia kita ini, tuan dan puan sekalian, daripada dunia masih hidup ni dah sampai jiwa kita, roh kita kepada akhirat.
Belum mati tapi kita dah terasa masuk dalam kubur. Belum masuk syurga kita dah nampak, kita dah lakau. Itu memang jauh betul kan. Itulah yang dimaksudkan karamah yang sebenar. Bukan yang zahir kita tengok tu. Itu magic. David Copperfield dah buat putui balik orang pak putui tiga putui jantung balik elok. Itu pun kepala bukan mana lah itu nama sihir. Itu bukan karamah. Maka sihir ini beritahu bunyi dia buat sekalian. Dia kata tuan-tuan dan puan sekalian, "Ma la yata'aqqaqani minal karamat wa qad yakunani istidrajan wa sihra." Ya, boleh jadi yang kita lihat orang tu karamat dia macam ni, mungkin itu sihir ataupun apa dia istidraj. Istidraj ni orang yang beramal, Allah bagi dia peluang biar dia tambah ilmu banyak karamat ke dia, ramailah pengikut dia. Padahal itu sesat. Boleh jadi, maknanya boleh juga orang alim yang beramal dengan ilmu ni dia dapat tempat. Ini banyak berlaku. Jadi kalau orang kita doa ke tu, pergi doa ke tuan guru. Ya, siapa yang belajar dengan tu kenali semua anak murid ni buka madrasah. Betul? Satu kerana berganti dan anak murid seorang dia buka sekolah. Itu kenali dia buka. Ya, ajarkan anak murid ikut menghadap dengan dia. Belajar kerana Allah, tak ada murid dia pula mengajar, tak ada apa-apa. Mungkin dia balik macam tasawuf keluar, sekolah keluar. Anak-anak ya, tuan. Begitu juga ulama-ulama tasawuf yang melahirkan anak murid yang hebat. Ya. Jadi Syekh dikata at-tayyul hakiki. Okey. Tayyul masafatid dunya anka hatta taral akhirata aqrabu ilaika. Jadi sebenarnya kalau nak tengok lipat yang sebenar, Syekh ni kata ialah kita melipat perjalanan hidup kita dekat dunia ni, kita dah sampai ke akhirat. Itu lipatan yang sebenar. Benda ni kalau nak dapat wazalika bizahadati fiha. Kalau nak dapat tu dengan zuhud dekat dunia. Jadi kalau kita nak tengok orang karamat ini, tengok dia zuhud tak kat dunia. Ya. Kalau lekor lagi tuan dan puan sekalian mencari harta dunia dan sebagainya, ada karamat. Itu belum lagi sampai makam karamah. Mungkin istidraj ataupun dipanggil sihir. Maka Syekh dia kata azul fil dunia, huraian dia tu ada. Dia azul fil dunia lahu karamat. Okey. Az-zuhdu nurun fi qalbil abdi bihi ya'rifu haqaratid dunia. Yang zuhud ni apa dia? Dia kata zuhud ni ialah nur, cahaya yang masuk ke dalam hati seorang hamba, dan dengan zuhud ini tadi dia nampak kehinaan dunia, jadi tak kerja benar. Ada kehinaan dunia, wa fanaiha, dan kemusnahan dia. Wala'natiha, dan celahannya dunia ini. Wa annahu biha wa annahu baha, mencintai dunia ni ra'su kullu faqihatin, merupakan punca kepada kesalahan. Ya, kenapa berlaku rasuah hari ini? Kenapa berlaku hina menghina, mengutuk ni, mana hak dan itu semuanya cintakan dunia dan punca kepada segala masalah. Kejahatan takut, peperangan, kegaduhan, hina untuk orang, tak lain bukan nak habuan dunia. Maka Syekh ni yang pensyarah ni kata fatarkuha wa atharul akhirah. Ya. Wa raghiba fiha. Baik. Jadi yang zuhud sebenarnya adalah meninggalkan semua kesan-kesan dan dia terkesan dengan benda akhirat. Wa raghiba fiha, maka ya berminat dia dengan urusan-urusan akhirat, maka itulah dipanggil orang yang zuhud. Ya, tuan dan puan sekalian. Zuhud ni bukan mestinya tak cerita. Nabi kata apa? Nabi kata laisa zuhud min tarkil mal wal aklil halal. Nabi kata bukanlah zuhud itu ya meninggalkan harta. Tak nak dunia, harta tak nak, cari tak nak, malik tak ada. Zikir itu bukan salah. Wa aklil halal, meninggalkan benda yang halal, itu bukan zuhud.
Inna zuhda, ya, qulubul qalbi, zuhud yang sebenar ialah kosongnya hati, fil akhirati aw fi kosong an hubbil izzati, ya, kosongnya hati cinta pada zat dan duit. Kita sayang duit itu bukan kerana duit. Tapi ramai orang sayang kerana duit. Tengok dekat duit, tengok dalam bank, dia buka bank dekat bank ada 200,000 seronok. Kalau ada seronok macam tu, itu tanda apa dia? Cukup. Ya. Bila berjalan ke mana-mana, ingat orang rumah lawa risau, ada waktu walai kurang. Itu ingat rumah. Ingat pak kereta ini, kereta dan macam kita bawa beli kereta lah tuan. Saya yakin setahun mesti ingat dia. Bangun pagi tengok kereta. Ada dulu jiran tu, anak muda lah, udah pek kereta, motor Pro RX Jack nombor dulu. Kereta motor masa tu ada lah tu. Suatu sekarang tak ada main ni dah. Bangun tidur tak sayang macam tuan. Subuh ni kata lagu tak lebih dah. Dengan kain ni, dengan baju bos semua belum ni, dengan kain melipik mahu tengok. Belum nanti belum masuk pokok. Tengok belum. Motor mau beli, itu dulu tak. Hati itu cinta ke situ. Itu cinta dunia. Apa lagi cinta dunia? Sanggup meninggalkan kelebihan. Kelebihan akhirat ditinggal demi untuk meraihkan keperluan dunia yang dah ada dekat dia. Tak ada kena cerita. Ini dah ada orang. Ya. Buat urusan tu. Tuan dan perempuan sekalian, sebelum kita meninggalkan kelebihan akhirat, mayam saja dapat ganjaran lebih tinggalkan. Ya, padahal benda yang kita nak cari dah ada orang. Dah cukup dah. Dah berlebih dah. Tinggal. Kalau tak tinggal tak apa. Urus rezekinya lagi. Tuntutan kita buat. Jalan. Maka itu tidak dikira. Macam kita ingat duit. Tamak dengan duit. Tunggu duit. Apa kita nak buat? Kita nak beri usaha. Nak buat bangunannya. Ya. Ini sebutulan sebutan tuan. Saya dapat RM6,250 daripada ahli Korea ni. Orang yang menyumbang untuk buat apa namanya, wakaf. Itu bulan hafal Quran dekat tepi kolam itu kan. Dia umum bulan ini tuan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan duit saya dah sorangkan bagi pendahari saya di sekolah tu. Saya tunggu masuk PKP habis. InsyaAllah saya cuba buat puasa sikit. Ya, tuan sekalian, dengan cara gotong royong. Saya akan cuba, insyaAllah. Kalau boleh dua, boleh dua. Boleh ya tuan, dia bina ibu, bina kotak tu kocik. Dia dah tengok. Cantik-cantik lah, cantik tapi kocik. Bila kocik ni tuan dan puan sekalian, ialah satu kelas kami ni berbuang paling kurang 10. Jadi kalau boleh buat 10 orang duduk, seseorang duduk depan, cantik. Ya, pandangan. Terima kasih kepada ahli Pariam. Tuan, insyaAllah, PKP saya akan sebut suara. Baik, ini yang pengorbanan ni. Dia dulu duit dapat nak bagi tu. Itu bukan dipanggil hubbudul dunia. Sebab apa? Dia tak suka pada zat duit tu. Dia suka pada infak fisabilillah. Orang yang macam ni dia tak dipanggil hubbudul. Jadi tuan-tuan nunggu duit ke bank, nunggu ada niat. Apa niatnya? Nak bagi Mekah. Itu bukan hubbudul dunia. Tunggu duit apa? Anak nak belajar besok Pak seorang ni, ya Allah, IMR dia, ataupun PG3 dia, sikit lagi, SPM, sekolah lagi, ini jauh dari sini, mana nak ambil duit, tunggu, jom motongnya, tuan, masa dah diizinkan. Jadi tuan dan puan sekalian, jadi kalau jumpa orang yang melipat-lipat dunia ni, melipat masa, melipat zaman, itu belum sebenar dia, sini kata. Jadi yang sebenarnya apa? Sebenarnya ialah orang yang melipat masa dia dekat dunia ni, hati dia sampai ke akhirat. Itu dah. Jadi kalau orang macam tu, macam mana sikapnya? Belum azam dia sampai ke tuan. Belum orang bangun dia dalam. Itu sifat. Paskat belum sampai lagi dah. Kalau waktu lama, di setengah jam lagi nak paskat. Dia tahu, nanti dia dah sampai. Sebab dia takut. Sebab mati dia menjemput dia ke akhirat bila-bila masa. Ada otak sampai selesai. Dia tak ada siapa-siapa. Bila tinggal dia tak bawa sikit pun. Tak ada nama berat tanah lagi. Tak ada nama berat kereta mungkin. Di rumah semua dah habis. Kosong. Ada seorang kawan saya kosong. Dia beritahu Pak Dul daripada kita panggil guru kami dalam
dalam ilmu motivasi. Ustaz, saya kamu sakit, saya dah tak ada apa, kalau anak halau semua yang bagi saya dah kosong. Nak jumpa Allah kosong, tak ada tinggal apa. Itu makam tinggi lah. Ya. Sebab kita ni sayang ni, tak takut bagi orang zaman sekarang ni anak maklum lah, sorban lagi. Ya. Anak, ayah saman anak. Kerana bagi hak rumah ke anak, lepas tu anak dah kahwin, ada benda tu berlaku krisis, halau ayah. Allah waktu itu Nabi juga boleh saman kadang-kadang menang baik balik ayah tu duduk situ, diwajibkan kepada anak dibayar kepada ayah sekian selagi ayah tu. Mengapa berlaku macam ni? Ya, kerana tamak dah ada dalam, insyaAllah jumpa nanti hadis Nabi, perkara yang paling merosakkan, muhlikat, benda-benda yang menghancurkan amal ibadah kita ialah syuhul muta'. Apa maksud syuhul muta'? Rasa tamak yang ditaati. Kita ada rasa tamak, kita ikut tamak, rendah tamak, nak ni kau jangan, nak ni kau jangan, nak ni kau jangan, nak ni kau jangan, tamak. Maka akan berlakulah muhlikat amal. Itu ada amal soleh, sembahyang, puasa, zakat, ada pahala anak, semua akan habis hilang kerana sifat tamak tadi terambil hak orang kita tadi. Itu maksud muhlikat, menghancurkan pahala-pahala amal-amal ibadah kita. Waliyazbillah, minta perlindungan Allah. Jadi apa pengajaran kita hari ini, dengan mudah terpengaruh dengan orang yang hebat-hebat, walaupun sekali berlaku pada diri kita, dengan mudah terpengaruh. Belum lagi sebab Syekh kita beritahu, kalau kita boleh melipat zaman yang sebenarnya ialah kita dengan Allah tak ada perantaraan, terus dia berlaku. Tak benda Nabi ada hadis yang disebut tadi, Allah sayang dengan seorang hamba, malaikat Jibril itu sayang orang tu, kalau kata maka diberikan dia qabul. Apa yang dibuat semua aku nak pergi Mekah sampai sampai qala rajulun indahu ilmun minal kitab, berkata seorang lelaki nama dia Hasif al-Barkhaya, indahu ilmun minal kitab, pada dia ada ilmu daripada kitab. Kita tahu kitab apa? Kalau zaman Bani Israel mungkin Taurat. Maka dia kata apa? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuka. Wahai Nabi Sulaiman, aku boleh bawa singgah sana. Singgah sana ni apa dia? Perempuan Balqis yang berada di Yaman. Singgah sana ni dia boleh bawa qabla an yartadda ilaika tarfuka. Kalau lama tu buka sampai benda. Ini ilmu apa? Dalam kitab Quran ada sebut. Mana benda ni berlaku. Cuma jarang kita jumpa. Sebab benda ni jarang orang ada. Jadi saya belajar tasawuf dia akan sampai tempat tu kalau dia beramal, insya-Allah. Tuan. Tapi akan datang kita akan baca. Kita baca pula saya tengok tanda dia. Semua orang benci dengan dia. Orang panggil dia gila. Baru benda tu akan apa? Akan dapat. Orang tu gila. Dia kata tu gila. Gila isim tu gila. Allahuakbar. Tuan dan puan sekalian, dekat pula ajaran kita malam ini, mudah-mudahan kita sudah diselamatkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman wa fahman wa hifzan wa hudan wa tuqa wa alhimna wa liwalidayna ma'a syuhada wa salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.